Itu peruntukan terus kepada rakyat lah. Sebelum ini tak sampai pun. Ataupun untuk digunakan membayar TikToker masing-masing. Jadi perkara-perkara itu perlu kita perhalusi. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri itu pun dirundingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku pun baru balik je kerja, lepas tu duduk letih-letih, tapi aku ada dapat satu ucapan Rafizi Ramli. Aku akan berkongsi dengan hampa bersama-sama soal peruntukan, asbab, alasan dan juga jawapan daripada side kerajaan kepada pembangkang soal peruntukan untuk ahli parlimen, menyebabkan dah 5 orang melompat, bukan melompat lah, 5 orang dah sanggup memberi sokongan kepada Perdana Menteri kita demi nak dapatkan peruntukan, demi nak berunding secara individu dan juga nak perhatian daripada Perdana Menteri untuk kawasan parlimen dia. Jadi aku akan bawa dengan hampa sama-sama. Rafizi Ramli dia akan jelaskan apa yang berlaku, apa dana tu, apa syarat-syarat dia, dan flashback balik waktu zaman Perikatan Nasional Memerintah. Waktu tu pembangkang dapat itu pun zaman Muhyiddin. Perikatan Nasional Memerintah 33 bulan. 17 bulan di bawah Muhyiddin Yassin. Waktu tu pembangkang Pakatan Harapan tak dapat peruntukan. Hanya selepas selepas Muhyiddin Yassin tumbang, naik Ismail Sabri, dan Ismail Sabri dia nak kekalkan kerajaan dia, dia tak mau kerajaan dia tumbang, so dia berunding dengan pihak pembangkang. Dan apabila pembangkang pun meletakkan syarat-syarat buat MOU, tanda tangan setuju apa dasar-dasar kerajaan, dan pihak kerajaan pun bersetuju dengan dasar-dasar pembangkang. So, MOU, tanda tangan, dan luluslah duit peruntukan untuk ahli-ahli parlimen pembangkang. Salah satu daripada side pembangkang, mereka minta kepada kerajaan supaya pembangkang tidak tumbangkan kerajaan Ismail Sabri. 3 syarat yang aku ingat. 3 syarat. Salah satunya Akta Anti Lompat Parti. Desak kerajaan luluskan. So, Ismail Sabri luluskan, bawa usul dan luluskan. Yang kedua, undi 18 tahun. So undi 18 tu diluluskan. Dan satu lagi, peruntukan sama rata. So peruntukan 3.8 juta waktu zaman Ismail Sabri. 3.8 juta babe. Jadi alhamdulillah tapi kalau tak silap aku, Ismail Sabri dia tak sampai. Ismail Sabri dia hanya 16 bulan saja dia menjadi Perdana Menteri. Adalah setahun lebih sikit macam tu adalah. So dalam masa setahun yang pertama, pembangkang dapat duit. Sebab tu kita boleh tengok sebelum pilihan raya hari tu, pembangkang boleh buat macam-macam projek. Kita kena flashback balik daripada zaman Merdeka sehinggalah zaman Perikatan Nasional Memerintah. Pembangkang tak pernah dapat duit, babe. Pembangkang tak pernah dapat peruntukan secara individu. Ahli parlimen tu, ahli politik yang menjadi ahli parlimen tu tak pernah dapat. Dan hanya zaman Ismail Sabri sahaja dapat. Sebab apa? Sebab berunding. So, jom, sebelum aku cakap banyak-banyak, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli dan kita fikir sendiri ya. Jom sama-sama kita dengar. Ini soalan daripada Muhammad Amin, peruntukan kepada pembangkang. Betul ke bantuan untuk parlimen pembangkang tidak dapat ditangguhkan atau tidak diberikan? Peruntukan kepada pembangkang ni saya ingat masa saya dulu pun, semasa saya menjadi ahli parlimen pembangkang, memang tak ada peruntukan daripada kerajaan persekutuan untuk diberikan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Ada beberapa perkara yang saya ingat kita lihat dengan lebih kritis lah kan. Satu ialah bila orang kata bahawa ini wang rakyat, kenapa tak diberikan? Wang rakyat memang diberikan, tetapi dalam bentuk projek-projek dan bantuan terus kepada rakyat di kawasan itu. Dan itu telah berlaku. Contohnya bila kita bercakap tentang subsidi bersasar, kita nak pastikan lebih ramai isi rumah keluarga yang akan mendapat bantuan. Di bawah Kementerian Ekonomi sendiri, kita buka seluasnya mana-mana rakyat tanpa mengira kawasan mana. Kalau mereka nak memohon peruntukan daripada kerajaan,
Mereka boleh terus isi dan tunjuk terus jambatan ni nak kena baiki, jalan ni nak kena baiki, longkang itu. Jadi peruntukan itu memang disalurkan terus kepada rakyat. Contohnya apabila Perdana Menteri mengejar agensi-agensi kerajaan untuk membaiki tandas, baiki atap sekolah, klinik, itu peruntukan terus kepada rakyat lah. Sebelum ini tak sampai pun. Yang ditimbulkan oleh ahli parlimen pembangkang, yang saya ingat mungkin banyak rakyat pun tak nampak sangat, dia mohon wang itu kepada dia sebagai ahli politik. Contohnya dia nak 1 juta, sila bagi kepada saya supaya saya boleh belanja sebagai wakil rakyat. Pergi kahwin, bagi RM500, bukan duit dia, duit daripada peruntukan. Pergi sana. Yang ini yang kita sebut perlu dirundingkan terlebih dahulu kerana dia melibatkan syarat-syarat. Kita nak memastikan bahawa tata kelola tu kena, supaya jangan kerajaan bagi 1 juta, 2 juta, tapi benda tu tak sampai pun kepada rakyat. Akhirnya dia digunakan di sekelompok ahli parlimen dan geng masing-masing untuk membuat program masing-masing ke, untuk membayar gaji masing-masing ke, ataupun untuk digunakan membayar TikToker masing-masing. Jadi perkara-perkara itu perlu kita perhalusi. Sebab itu Datuk Seri Anwar kata rundinglah dulu. Sebelum ini pun kali pertama pembangkang dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan ialah semasa zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Itu pun dirundingkan selepas ada MOU bersetuju beberapa perkara asas demi kepentingan negara. Jadi kita masih menunggu langkah itu dimulakan. Saya difahamkan memang kerajaan dah menulis surat pun kepada pembangkang, tapi mereka tak nak sambut. Jadi saya pun tak faham apa yang susah sangat untuk memulakan proses rundingan itu. Adakah kerana pembangkang daripada awal-awal lagi takut syarat-syarat tata kelola yang akan dikenakan yang menghalang mereka daripada berbelanja sesuka hati bagi tujuan politik daripada peruntukan wang rakyat itu. Jadi boleh tanya kepada rakyat sendiri sama ada rakyat setuju bagi 2-3 juta kepada wakil rakyat pembangkang ini, kemudian tak tahu wang itu pergi ke mana, tetapi digunakan sesama mereka dan pasukan mereka. Okey. Salah satunya, macam zaman Ismail Sabri, dia boleh bagi peruntukan kepada pembangkang. Yang penting pembangkang kena buat satu perjanjian tidak menumbangkan kerajaan Ismail Sabri. Faham tak? Waktu Anwar Ibrahim apa semua ni jadi pembangkang dan Anwar sebagai ketua pembangkang berunding dengan Ismail Sabri dan syarat daripada side kerajaan supaya tidak menumbangkan kerajaan. Jadi Anwar Ibrahim pun bersetuju, so tanda tangan. Itulah yang Anwar Ibrahim akan buat untuk kepada pihak-pihak pembangkang. Faham tak? Of course lah. Aku bagi duit kat hang. Aku bagi sebab aku yang memerintah. Hang nak, dia macam hang nak benda yang tak pernah dapat. So hang perlulah ikut syarat-syarat aku. Jadi daripada side Anwar Ibrahim, dia akan bagi satu perjanjian supaya Puak Perikatan Nasional ni, Puak Parti Bersatu dan Parti PAS hari ni tidak menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. Tetapi Puak PAS ni bulan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sebulan je, lepas tu tumbang. Lepas tu naiklah 3 bulan je Anwar Ibrahim tumbang. Lepas tu naiklah 6 bulan saja tumbang. Naik pula lepas Ogos je. Bye-bye bulan Ogos. Lepas tu bulan 9 pula. Bulan 10 ni dah bulan November pula. Lepas tu baru ni pula. Lepas PRK Kemaman ni kita akan tubuhkan kerajaan pula. Hari tu kan dekat Pelangai, dekat Pulai. Oh, kalau kita menang kita akan tumbangkan kerajaan Anwar. Jadi sekarang ni pengharapan Puak Perikatan Nasional ni, sebab itulah pengharapan mereka dapat tumbangkan kerajaan hari ini dan mereka dapat naik memerintah, mereka dapat jadi kerajaan. Sebab itulah syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan tu mereka tak setuju. Sebab itulah sampai hari ini mereka tak main berunding dengan side kerajaan. Sebab salah satunya syarat-syarat kalau hang nak peruntukan, hang tak boleh tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. So mereka tak, disebabkan mereka tak setuju, sebab tu mereka tak berunding sampai hari ni.
Terutama tiga makhluk. Hadiawang, Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin. Ini semua pernah rasa nikmat jadi menteri, babe. Jadi menteri dalam negeri, pernah jadi Perdana Menteri, babe. Jadi of course lah, dia nak lagi jawatan tu. Jadi cara untuk mereka memerintah dengan jalan khianat saja. Untuk pengetahuan nampak, Allah tak akan izinkan puak Perikatan Nasional, Parti PAS dan juga Parti Bersatu ni menang pilihan raya. Sebab apa kita tengok ni, PAS ni dah 60 tahun. Lebih kurang tahun 60-an. Parti PAS ni ditubuhkan sehingga hari ni setiap pilihan raya PAS tak pernah menang pun. Sebab apa? Sebab Allah tahu hati-hati mereka ni. Allah tahu hati-hati pemimpin mereka ni. Sebab tu Allah tak izinkan mereka menang. Sebab tu mereka masuk je pilihan raya negeri ke, pilihan raya umum ke, mereka tak pernah menang. Sebab Allah tahu hati dan jiwa mereka tu. Dan pengajaran dia sepanjang 33 bulan. Yang mereka duk menjerit hudud lah, apa bla 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 semua pun mereka tak buat. Jadi sekarang ni pengharapan mereka nak tumbangkan kerajaan ni, mereka naik jadi kerajaan. Sebab itulah mereka sampai hari ini mereka tidak bersetuju syarat-syarat yang ditetapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli tadi, mereka takut dengan syarat-syarat tu. Syarat-syarat tu takut sebab apa? Salah satu syarat tu tidak menumbangkan kerajaan. Pengecut punya orang. Waktu Pakatan Harapan jadi pembangkang. Okey. Ismail Sabri sertakan syarat. Kita setuju, kita sign, kita buat MOU. Tak apa, kami takkan tumbangkan kerajaan hang. So, apa masalah? Dapatlah peruntukan. Salah satulah kan. Salah satu mereka nak duit tu, mereka nak duit peruntukan untuk individu setiap ahli parlimen. Untuk apa lagi? Untuk nak popularkan diri mereka dekat kawasan mereka. Walaupun mereka pembangkang, tapi disebabkan mereka ada duit, mereka boleh popularkan diri mereka. Mereka boleh tabung duit senang-senang. Mereka pergi majlis apa, nak ambil duit. Yang penting hang undi aku je. Padahal tak ada pun kemudahan perkhidmatan daripada depa ni kepada rakyat-rakyat. Apa-apa kalau projek besar-besar juta-juta pergi hantar dekat pusat. Kalau yang kecil-kecil ni tak apalah sikit-sikit lah, nah ambil lah RM50, RM100. Disebabkan kesombongan depa tak mau berunding dengan pihak kerajaan. Sebab tengok 5 orang dah lari daripada depa. Ibarat 5 orang ni mengkhianati parti, ketetapan parti depa tu, telah khianat ketetapan yang dah ditetapkan oleh parti mereka tu. Sebab itulah ahli parlimen Kuala Kangsar dah digantung, ahli parlimen Labuan pun dah digantung, dan akan ada lagi 3 orang. Dan yang paling mereka sakit hati sekali dekat ahli parlimen Bukit Gantang. Kan? Ahli parlimen Bukit Gantang tu gentle kedak dalam dewan dia umum. Allahu Akbar. Boleh tengok pakat koyak nah. Kan, Taqiyuddin koyak, Pendang koyak. Lepas tu Pendang tu, ahli parlimen Pendang siap korek tu. Anak-anak dia ada kes dadah lah, apalah semua kan. Lepas tu semalam pula diugut oleh ahli parlimen Bukit Gantang pula. Kan, dia pun macam bercakap depan speaker, kata dia diugut. Kan, lepas tu dia pun dah nak buat luah perasaan. Lepas tu speaker kata buat usul. Apabila kawan tu lawan hampa korek habis. Padahal hampa kata hampa bersih. Padahal hampa ni kotor ya amat. Hampa ni memang jenis kaki sakau, kaki solap, kaki salah guna kuasa gila-gila punya. Bila hampa bergaduh sesama hampa tak bersehaluan, mulalah korek. Mulalah bongkarkan apa yang dia dah buat, projek tu, projek 30 juta lah. Macam Syahidan Kasim kan, betapa koyaknya dia. So aku akan buat satu video menceritakan soal Syahidan Kasim. Orang kampung dia yang tegak dia, dan orang kampung dia orang yang bersama dengan dia sebelum dia jadi wakil rakyat, sehinggalah dia jadi wakil rakyat, lepas tu dia jadi menteri besar peralih, sehinggalah dia jadi ahli parlimen, sehingga dia jadi menteri di dalam kerajaan pusat. Aku akan buat satu video, hampa tunggu. InsyaAllah hari ni aku akan keluarkan video tu. So last aku nak bagi tahu dekat hampa, pembangkang dah puluhan tahun tak pernah dapat duit. Mereka tak pernah dapat duit kan. So apabila 33 bulan mereka dapat khianat Pakatan Harapan 1.0 dan PAS dengan Parti Bersatu ni dapat jadi kerajaan bersama UMNO sekali waktu tu.
So, mereka dapat peruntukan, bayangkan untuk 1 tahun 4 juta ringgit dapat 3.8 juta geng. So, 33 bulan, hampir 3 tahun untuk 1 tahun 4 juta. Tahun yang kedua 8 juta, tahun yang ketiga 12 juta geng. Tak pernah pegang duit juta-juta macam aku pun aku tak tahu lah, tiba-tiba ada orang bagi dekat aku setahun 3-4 juta. Jadi disebabkan mereka rasa sedapnya ada duit banyak, sedapnya ada duit yang tak perlu usaha pun. Gaji dah puluh ribu, ni ada peruntukan asing pula. Sebab tu sampai hari ni mereka duk melalak menjerit di dalam Dewan Parlimen, sedangkan mereka boleh je suruh presiden parti mereka pi berunding. Kan? Setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Bila dah sign bersetuju, terus dapat duit. Terus akan dapat peruntukan. Tapi mereka tak buat. Ni setahun dah ni. Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri sidang Parlimen yang pertama, belanjawan mini yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim waktu bulan 12 tu. Anwar dah cakap peruntukan nak kita berunding. Dan puak-puak pembangkang ni mereka tak perlu berunding dengan Anwar pun. Mereka tak perlu berunding dengan Zahid pun. Kita tahu puak-puak PAS ni, Perikatan Nasional ni sangat benci dekat Anwar Ibrahim, sangat-sangat benci dekat Zahid Hamidi. So Anwar Ibrahim hantar Timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Seri Fazilah. So berunding dengan Datuk Seri Fazilah sebab Fazilah dulu duduk dengan depa macam di bawah kerajaan Perikatan Nasional. So pun mereka tak pergi berunding. Setakat ni hanya Syed Saddiq seorang je, selepas dia tarik sokongan terhadap kerajaan. So lepas dia tarik tu, beberapa hari lepas tu dia pergi jumpa Datuk Seri Fazilah dan dia berunding macam secara solo dia. Jadi tu lah, cuba apa fikir sebab ni puak-puak ni presiden parti ni, itulah aku cakap. Walaupun ahli parlimen hak di bawah ustaz-ustaz yang ada gelaran ustaz-ustaz ni, dia duk cerita nak buat Islam tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat sistem macam ni. Ni, tolong bagi tahu dekat depa. Hampa ahli-ahli parlimen ni, hampa bawah-bawah ni, hampa semua hampa dicatur. Hampa dicatur oleh 3 makhluk ni. Hadi Awang, Modi Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. Hampa ceritalah hampa nak buat Islam macam mana pun. Kalau 3 makhluk ni tidak bersetuju, takkan berlaku. Hanya boleh semata-mata sembang, boleh pancing undi, boleh sedapkan telinga-telinga rakyat untuk hampa nak dapat undi. Padahal apa? Padahal hampa tak buat pun. Ni, negara kita dah negara Islam. Nak apa dia lagi? Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan puak-puak pengkhianat Perikatan Nasional dan Parti PAS dan Parti Bersatu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.